Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada malam ini, malam 27 Rejab. Berada kita di Masjid An-Nur, Marsiling, Singapura, Rabu malam Khamis, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian kitab Al-Hikam. Seperti biasa, sebelum kita mulakan pengajian, marilah sama-sama kita berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dan mengulangi kalimat tauhid kita pada Allah dan mengingati nama Allah Ta'ala. Khusyukkan hati kita, lupakan segala ingatan dunia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Ali al-athhar ashabil amrar ajma'in, wa ila hadrat sultan awliya wa salihin, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz, wa amadana Allah biyamdadi wa anasana biharakati wa nafa'na bibarakati. وإلى حضرات أهل سلسلة طريقة القادرية وخصوصا شيخنا مرشدنا ورابطنا السيد حبيب الدين بن القادر منصور القادر جل البغدادي شأن الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقوله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال بقلبه الله فناصره معينه بالدرن هو الله فاغفر لنا يا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimina muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita bersama-sama dalam pengajian kitab Al-Hikam pada hari malam ini, Rabu malam Khamis, yang merupakan pengajian kita di Masjid An-Nur, ya, Marsiling, Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah, dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dan dimatikan semua kita dalam iman dan Islam dan husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, izinkan saya pada malam yang penuh rahmat dan barakah ini untuk kita membicarakan perihal Isra dan Mi'raj. Dah kena kebetulan malam ini juga malam Isra Mi'raj. Biasanya saya pada malam 27 Rejab ni tak ada di Singapura. Saya berada di tempat mana Nabi solat di Baitul Maqdis bersama para nabi-nabi yang dahulu. Itulah sebenarnya. Tapi apa nakkan daya sekarang ni COVID, ya. Jadi tak dapat kita adakan perjalanan dan kita hanya berada di tanah air sahaja. Namun demikian para jemaah sekalian, kita sedikit muzakarah tentang Isra Mi'raj kerana ia merupakan satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak terdapat pada siapa-siapa pun dari nabi-nabi yang terdahulu. Ya, tak ada satu nabi pun yang dibawa naik ke langit sampai melepasi 7 petala langit, dan peristiwa berlaku dalam masa yang tersangat pendek. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini berlaku setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kesedihan setelah kewafatan isterinya Siti Khadijah yang banyak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pamannya Abu Talib yang banyak mempertahankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kedua-dua mereka telah meninggal dunia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengalihkan dakwahnya ke Taif untuk menyampaikan dakwah Islam kira-kira 65 km selatan Mekah, tapi tak dapat kesambutan. Bahkan yang didapat ialah rejaman batu daripada orang Taif. Orang Taif merejam Nabi dengan batu, dengan kayu sampai Nabi keluar dengan penuh berdarah. Jadi tahun itu adalah merupakan tahun kesedihan. Tahun itu kira-kira tahun 11 Hijrah. Jadi pada tahun 11 Hijrah itu Nabi mengalami kesedihan, maka masuklah tahun 12 Hijrah, maka Allah Subhanahu Wa Taala nak gembirakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka dibawalah Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi pada malam 27 Rejab, iaitu selepas tengah malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berbaring di dalam Hijr Ismail depan Kaabah, datanglah malaikat Jibril dengan Mikail dengan seorang lagi malaikat datang dan mengejutkan Nabi SAW daripada tempat tidurnya, dan kemudian dibawa Nabi SAW ke perigi Zamzam, dan Jibril membelah dada Nabi SAW dan mengeluarkan jantung hati Nabi SAW dan dicucikan dengan air Zamzam. Nah, kemudian dibawakan satu mangkuk diisikan dengan iman dan Islam, dituangkan dalam hati Nabi SAW. Dan dibawa lagi satu mangkuk diisikan dengan hikmah, ilmu, hilmu tu mana sifat lemah lembut, dan yakin. 4 lagi sifat ni, iaitu hikmah, ilmu, dan hilmu. Hilmu tu sifat lemah lembut dan yakin, dimasukkan ke dalam hati Nabi kita SAW, dituangkan. Dan kemudian ditutupkan jantung Nabi SAW dan kembali seperti biasa. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat Nabi SAW mengalami pembelahan dada sebanyak 3 kali. Kali pertama waktu umur Nabi 4 tahun, waktu dalam jagaannya Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi SAW. Kali keduanya waktu umur Nabi 18 tahun, waktu remaja nak masuk jadi seorang pemuda. Dan yang kali ketiga ialah peristiwa sebelum peristiwa Isra Mi'raj pada tahun yang ke-12 Hijrah. Ya, setahun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa demi peristiwa, dan Nabi SAW pun sudah dibersihkan hatinya
dan dibawakan di atas burak untuk berangkat pergi ke Masjidil Aqsa. Jadi dalam ayat Quran Allah SWT sebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkatkan di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi pada ayat ini Allah SWT memberitahu pada kita Nabi kita dibawa daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Tapi dalam sejarah ini berlakunya sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah, dalam setahun tempohnya sebelum hijrah Madinah. Mana ada Masjidil Haram? Ya, kerana Masjidil Haram dibina pada zaman khalifah-khalifah. Maka di sini ulama mengatakan maksud Masjidil Haram ialah nama kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi seluruh kota Mekah ni dia namanya Masjidil Haram. Sebab Mekah ni banyak nama. Ada nama Bakkah yang maha berkat. Ada nama Ummul Qura, ibu sekalian kampung. Ada nama Mahbatul Wahyi, iaitu tempat turun wahyu. Dan ada namanya Masjidil Haram. Ya. Jadi begitulah maksud Masjidil Haram. Dan Nabi SAW menunggang burak. Burak ini sejenis haiwan yang diambil daripada syurga. Macam kita kata lembu, kuda, itulah burak. Ya. Sejenis haiwan, rupa bentuk kuda dan ada dua sayap di kaki belakang kiri kanannya. Jadi burak ini namanya digelarkan burak kerana burak itu artinya petir. Kerana lajunya tu lebih cepat daripada petir. Kita tengok lightning, petir dia bila memukul cepat dia punya cahaya dia. Tapi burak ni lebih cepat. Kira-kira satu langkah burak itu sejauh mata kita memandang. Sejauh mana kita boleh pandang? 5 km, 10 km, sejauh tu lah dia pergi. Satu langkah, puh, 1 second tak sampai. Subhanallah. Itulah burak. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menunggang burak dan kemudian dibawalah pergi ke Baitul Maqdis. Dalam perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi melalui beberapa peristiwa, ya. Antara peristiwa yang Nabi lalui ialah bahawa ada orang perempuan yang penuh dengan perhiasan, perempuan yang sudah tua, penuh dengan perhiasan. Dan dia panggil nama yang Nabi kita, ya Muhammad. Nabi tak toleh pada dia. Ya Muhammad. Nabi tak toleh pada dia. Ya Muhammad. Nabi tak toleh pada dia. Nabi tanya, Jibril, siapa tu? Jibril kata, itulah dunia yang Allah nak tunjukkan. Umurnya sudah tua macam perempuan tua tadi. Dan tetapi dipenuhi dengan perhiasan. Andai kata kalau engkau menyahut panggilan dia, umat kau akan terpengaruh dengan dunia. Maaf ya tuan-tuan, kita ni sekarang pun dah setengah pengaruh dengan dunia. Bukan setengah lagi dah. Maaf kata dah terpenuh dengan dunia. Apalagi kalau Nabi toleh kepada dia. Na'udzubillah. Jadi begitulah dia tuan-tuan, dunia yang kita ada sekarang ni sudah amat uzur, amat tua. Tetapi dihiaskan dengan berbagai-bagai kecantikan, keindahan yang kita nampak sekarang ni. Tapi sebenarnya hakikatnya dia adalah ibarat seperti orang tua yang dipakaikan dengan disalutkan dengan perhiasan. Apalah artinya? Dunia hanya tunggu masa untuk dia nak hancur. Macam orang tua juga, sekejap masuk ICU keluar, masuk IG hospital keluar. Begitulah dunia hari ini. Tsunami, gempa bumi, ini sekarang tengah COVID. Nanti apa lagi? Kemudian akhirnya hancur belaka. Tak ada yang kekal atas dunia. Yang kekal hanya Allah SWT. Manusia rasa bangga dengan dia punya kerja dia, bisnes dia, kemajuan dia, ke rumah dia, kecanggihan dia. Tapi semuanya akan hancur binasa dan semuanya akan hilang dan yang kekal hanya Allah SWT. Begitulah Rasulullah SAW teruskan perjalanan. Dalam perjalanannya Nabi SAW mendapat ciuman bau yang wangi. Nabi SAW bertanya pada Jibril, ya Jibril, apa ni? Wangi betul ni tempat ni.
Jibril memberitahu inilah dia tempat perkuburannya Masyitah. Masyitah ialah seorang perempuan yang mengikat ataupun menyisir rambutnya puteri Firaun. Jadi apabila Masyitah ni jatuh, dia punya sikat dia, pop jatuh, dia pun mengatakan Bismillah, laknat kepada Firaun. Jadi anak Firaun ni terdengar, engkau ada Tuhan lain selain pada bapa aku. Sebab Firaun mengaku diri dia Tuhan. Maka kata Masyitah, ya, aku ada Tuhan yang benar, itulah dia Tuhan Allah, tiada Tuhan melainkan dia. Maka kata anak perempuan ini, aku akan laporkan kepada bapa aku. Dilaporkan. Maka ditangkap Masyitah dan juga suaminya dan 2 orang anaknya. Satu anak baby, satu anak lagi dah umur berapa tahun. Kemudian Firaun kata, ya Masyitah, kau ada Tuhan selain pada aku? Kata Masyitah, ya, tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. Kata Firaun, kalau kau tak kembali menyembah aku akan humban kau dengan keluarga kau semua ke dalam api. Maka Masyitah pun berkata, kalau kau nak bakar kami semua dalam api, bakarkanlah kami semua dalam satu tempat. Maka dibuatkan seperti satu lembaga, ya, berbentuk kita katakan lembu lah, lembaga saja, tempat lah, kita kata kawah, ya. Maka dilontarkan suami dulu. Masyitah tak bergerak juga iman daripada Allah. Dilontarkan anak dia yang besar. Masyitah tetap juga dengan Allah Ta'ala. Tetapi bila datang giliran anak dia yang kecil dengan diri dia, Masyitah terasa hati kesian. Saat ni budak baby lagi sayang, nak lontar dalam api. Tiba-tiba anak baby ini bercakap pada maknya, mak, lontarkan diri mak ke dalam api. Sesungguhnya mak di atas agama yang benar. Masya Allah. Maka dengan itu mak dengan anak pun terjunlah ke dalam api. Maka dengan itulah mereka berkubur di tempat tersebut. Dan semua disatukan kuburnya. Dan kuburnya wangi, subhanallah. Itulah kelebihan tadi kalau kita pergi kubur para wali-wali Allah, ya. Kadang wangi itu luar biasa. Tak seperti wangi minyak atar tak ada. Tapi wangi yang lain daripada yang lain. Tapi memanglah, ya, Allah SWT menganugerahkan kepada orang ahli syurganya atau kekasih-kekasihnya wangian-wangian yang tak pernah kita cium di dunia ini. Ya, bahkan bukan satu, bukan 2 jenis. Beribu-ribu jenis wangian yang luar biasa wangi, subhanallah. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanannya. Dalam perjalanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pula ada satu kaum. Ini semua Allah Taala tunjukkan kepada Nabi. Itulah Allah Taala kata, linuriyahu min ayatina. Kami nak tunjukkan kepada Muhammad daripada tanda-tanda kebesaran kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu kumpulan manusia yang sedang menuai, memetik buah-buahan. Baru petik buah, tumbuh lagi buah. Baru petik buah, tumbuh lagi buah. Wah, bagus ni. Nabi tanya Jibril, siapa ni? Maka Jibril mengatakan, itulah orang-orang yang mujahid, yang berjihad fi sabilillah. Mereka ini pahalanya tak berhenti-berhenti. Sebab Allah SWT sebutkan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Artinya, sesiapa yang berinfak, yang membelanjakan hartanya fi sabilillah, seumpamalah satu benih yang ditanam yang mengeluarkan 7 cabang. Setiap satu cabang ada 100 biji buah. Dan Allah menggandakan pahalanya bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau 7 cabang, satu cabang ada 100 biji buah. Jadi kalau 700. Daripada satu benih dapat 700. Begitulah pahala satu dirham, $1 yang kita infak untuk rumah Allah, untuk orang yang menyampaikan agama, maka pahalanya 700 kali ganda. Bahkan Allah lebihkan lagi pada siapa yang Allah Ta'ala nak lebihkan. Macam itulah juga kita derma kepada rumah-rumah kebajikan, rumah anak yatim, ya, rumah fakir miskin, dan juga masjid, madrasah. Ini semua merupakan fi sabilillah. Jadi pahalanya tak berhenti-berhenti. Petik buah,
tumbuh lagi buah. Petik buah, tumbuh lagi buah. Masya Allah, ya. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan ni, kita jangan rasa berat, jangan rasa lokek nak kita bersedekah pada masjid ataupun badan-badan kebajikan, badan-badan NGO yang membantu saudara-saudara Islam kita yang sedang susah di negeri-negeri susah seperti Syria, di Palestin, di Yaman, di Myanmar, di Bangladesh, di Kemboja dan seterusnya. Ya. Ingat, satu biji, satu sen, $1 kita keluarkan, Allah gandakan 700 kali ganda. Bahkan lebih daripada itu lagi. Ya muslimah rahimakumullah. Jadi Nabi kita Rasulullah SAW meneruskan perjalanannya lagi. Dan dalam perjalanannya itu, dia nampak pula sekumpulan manusia yang di mana dia mengambilkan peketul batu dan ketuk kepala dia. Pecah kepala dia. Kemudian Allah kembalikan kepada seperti biasa, dipukulkan lagi, pecah kepala dia. Kemudian Allah kembalikan lagi seperti biasa, dipukul lagi. Begitulah seterus-terusnya tanpa berhenti. Nabi bertanya pada Jibril, "Ya Jibril, apa ni?" Jibril pun mengatakan, "Inilah orang yang menyesal kerana melambat-lambatkan solat." Nampak tuan-tuan ya? Jadi masa kat dunia ni, dia tak pedulikan solat, waktu solat habis pun tak kisah, tak semayang pun tak kisah. Sampai akhirat dia menyesal, dia ketuk kepala dia. Kenapa lah aku macam ni? Ketuk kepala dia. Pecah apa? Pecah kepala dia. Tapi kembali pula jadi kepala biasa. Dipukul lagi. Sebegitulah berulang kali. Bahkan orang yang meninggalkan salat, hukumnya berat. Dalam hadis Nabi SAW, "Man taraka salata faqad kafara jihara." Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, telah jadi kafir dia. Jadi kalau dia tak mau solat, alah solat ni tak wajib jadi kafir, na'udzubillah min zalik. Tapi kalau dia malas tak solat, maka dia akan diazab dalam neraka. Dia tak kafir tapi dia azab dalam neraka. Dalam suatu riwayat mengatakan satu waktu solat yang diqada dengan sengaja, makna tak ada sebab, tak ada halangan, dia tak solat sampai habis waktu. Tapi diqada, maka dia akan duduk dalam neraka selama satu huqbah. Satu huqbah 80 tahun. Allah, 80 tahun. Satu hari dalam neraka sama seperti 1000 tahun dalam dunia. Ya Allah. Kalau 80 tahun, satu tahun 365 hari. Macam mana ni dengan kita kata kalikan lagi 1000 tahun. Ratus-ratusan, ribu-ribu tahun kerana satu salat yang ditinggalkan dengan tanpa uzur. Nampak tuan-tuan, walaupun dia qadakan dia. Jadi beratlah ya orang yang meninggalkan salat. Kita yang pernah buat macam tu, kita bertaubat pada Allah dan wajib kita qadakan sekalian salat kita yang lepas yang kita tak salat pada waktunya ya. Itu satu kewajipan. Tak boleh kita ambil tak peduli. Keempat-empat imam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi telah setuju bahawa siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, wajib dia mengqadakannya seberapa segera. Dan begitulah Rasulullah SAW meneruskan perjalanannya dan kemudian nak mendapati seorang yang di mana dihidangkan di depan dia makanan daging-daging yang sedap-sedap, yang lazat-lazat, tapi di samping dia ada daging-daging yang busuk, yang baunya tak tahan, diambil daging busuk tu, dia makan daging busuk. Jadi Nabi rasa pelik. Kenapa ni? Daging yang sedap-sedap depan mata tak makan, dia ambil daging yang busuk pula dia makan. Nah, ya Jibril, apa orang ini? Jibril pun mengatakan, inilah orang yang di mana dia ada suami, dia ada isteri, tapi dia melakukan zina dengan orang-orang yang tak halal untuk dia. Dah ada suami kat rumah, na'udzubillah, dia buat zina dengan jantan kat luar. Dah ada isteri kat rumah, na'udzubillah, dia buat zina dengan bini orang ataupun dengan anak dara orang lain pula. Inilah tuan-tuan ya, ini kadang-kadang nak memuaskan nafsu. Lebih-lebih lagi kita di akhir zaman ni, perbuatan zina tu ini sudah jadi bermaharajalillah. Boleh dilakukan dengan hanya beberapa dolar saja. Na'udzubillah min zalik ya. Ada pula iklan-iklan di dalam kita katakan media-media sosial dan sebagainya. Ini memang zaman fitnah ya. Awaslah tuan-tuan ya. Di zaman ni kita ni sekarang sudah di akhir zaman. Sebab tu Nabi SAW bersabda,
sayati ala nasi zamanun al-qabidu bidini kal-qabidu ala jamr. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang artinya akan datang satu masa atas manusia, orang yang memegang agama seperti orang yang memegang bara api. Panas. Tak tahan dia. Tak boleh lawan dia. Sakit dia. Macam itulah dia nak lawan nafsu dia. Keliling pinggang, keliling mata, semua maksiat. Berat dia nak lawan. Itulah dia akhir zaman. Inilah kita sekarang sedang berada di akhir zaman, tuan-tuan. Banyak fitnah kita sekarang berlaku ni. Waktu solat sudah berubah, kemudian tak boleh pakai pakaian tutup aurat di tempat-tempat tertentu. Kemudian kita nak solat pun susah waktunya. Masya Allah, banyak kita punya zaman fitnah ni. Dan begitu juga maksiat di keliling pinggang kita, gambar-gambar maksiat bermaharajalela. Allah, ya Allah, selamatkanlah kami dan anak cucu kami semua daripada berlakunya maksiat zahir dan batin. Ya Allah, terimalah doa kami dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya, begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanannya. Jadi perbuatan maksiat zina ini adalah dosa besar, dan dalam hadis Nabi mengatakan tidak ada dosa yang besar selepas daripada syirik kepada Allah. Tidak ada lagi dosa yang lebih besar selepas pada syirik kepada Allah daripada seorang lelaki yang meletakkan air maninya di dalam rahim yang tidak halal untuknya. Maknanya melakukan zina. Jadi orang yang melakukan zina ini adalah orang yang melakukan dosa yang besar. Nauzubillah min zalik. Dalam riwayat yang lain, orang yang zina nanti di dalam neraka, dia punya kemaluan dia akan keluar air cecair yang kotor, yang bau, yang busuk, sehingga seluruh ahli neraka akan melaknat si penzina ni. Nauzubillah min zalik. Yalah, dunia sedaplah kerana dia melakukan memuaskan nafsunya. Tapi kita fikir balik, dia puaskan nafsu sekejap, seksanya sepanjang-panjang masa. Kalau kita terbalikkan pula, lawan nafsu sekejap, tapi kita senang selama-lamanya. Mana kita ambil? Kita ambil yang senang selama-lamanya. Itulah hakikat orang yang bijak. Orang yang bodoh ikutkan nafsu. Dan ikutkan nafsu, kemudian dia menyesal selama-lamanya. Rugi dia. Itulah hakikatnya, tuan-tuan ya. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, selamatkanlah kami, anak cucu kami sebab berzina. Ya Rahman, terimalah doa kami, Ya Rahim, dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan demikianlah Rasulullah SAW meneruskan lagi perjalanannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pula ada seorang yang sedang berenang di dalam lautan darah. Lautan darah, dan kemudian direjam dengan batu. Nabi pun terkejut. Siapakah orang ini, ya Jibril? Jibril mengatakan, inilah orang yang makan riba. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang yang makan riba seperti orang yang berenang di dalam lautan darah. Na'udzubillah. Jadi gambarkan, tuan-tuan ya, benda haram, riba, haram. Satu suap makanan haram, 40 hari salat Allah Ta'ala tak terima. 40 hari. Salat kita tak terima. Bagaimana kalau satu pinggan yang kita makan, mungkin 10 suap, mungkin 20 suap. Berapa banyak salat kita tak diterima. Bagaimana pula kita memberi makan pada isteri, pada anak-anak, yang di mana mereka pun makan, mereka pun salat mereka pun tak diterima kerana ayahnya, kerana suaminya memberikan makanan yang haram daripada hasilnya haram. Jadi itulah dia, tuan-tuan ya, jagalah, awaslah. Kita tidak perlu kaya dengan riba. Bahkan tak akan kaya pun dengan riba, sebab tak ada keberkahannya. Ya, kita dengan rezeki Allah Ta'ala beri pada kita, dengan wang gaji kita, kita punya hasil titik peluh kita, itu berkat, walaupun sedikit. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Ta'ala akan binasakan riba, maknanya takkan ada kebaikannya. Wa yurbis sadaqat, dan Allah tumbuhkannya sedekah. Makna sedekah itu makin bertambah-tambah lagi. Pada mata kasar kita, riba kita di 1000 jadi 1100. Wah, dah dapat untung. Itu pada mata kasar kita. Tapi Allah hancurkan dia. Nanti sekejap, nanti suami dia sakit masuk hospital, habis bayar. Nanti kereta dia rosak, nanti kena bayar. Nanti anak dia pula masuk penjara kerana kes dadah, kena bayar. Habis macam tu, tak ada berkat. Manakala pula sedekah, kita ada 100, kita keluar 100, kita ada 1000, kita keluar 100, nampak kurang. Tapi sebenarnya Allah tambahkan lagi.
Tambahkan lagi apa? Sihat, tubuh badan, tak ada nak keluar duit pergi hospital, kereta dia pun selamat dia berjalan, tak ada kena accident, tak kena pergi workshop. Anak-anak dia semua baik-baik, semua tak ada buat masalah. Alhamdulillah, rezeki yang dia dapat tu walaupun dah bertambah kurang kerana dia sedekah, tapi berkatnya tu dia boleh simpan lagi duit dan boleh pergi Mekah pula, haji atau umrah. Masya Allah. Itu nama berkat. Sebab tu di sini kita jangan harapkan kekayaan dengan wang riba. Habis ustaz, kita simpan dalam bank ni, duit riba ni macam mana kita nak buat? Jadi kita jangan gunakan pada diri kita. Jangan gunakan untuk kita makan minum, nak bayar bil api air, jangan. Kerana api air kita pakai. Air kita makan, kita minum, kita cucikan baju. Api dia tu kita pakai, kita nak semayang, kita bangun tengah malam. Jadi kita jangan gunakan untuk diri kita. Dan jangan kita gunakan untuk anak-anak kita. Habis nak buat macam mana? Kita gunakan untuk orang ramai. Orang ramai tu macam mana? Kita umpama membayarkan income tax, income tax, road tax. Sebab tax ni semua ialah digunakan oleh pihak pemerintah untuk kebaikan orang ramai, untuk buatkan jalan raya, untuk menggajikan pekerja-pekerja, untuk menjaga jalan-jalan, untuk bangunkan tempat-tempat bangunan dan sebagainya. Jadi itulah yang hasil daripada teks tu semua. Jadi itu semua manfaat untuk orang ramai. Kita bayarkan income tax kita, property tax kita, ya. Dan juga kita berikan kepada orang lain yang memerlukannya. Seperti anak yatim, fakir miskin, madrasah, dengan tidak niat sedekah. Tidak niat sedekah. Ustaz, macam mana tak niat sedekah? Kita just to give away saja. Ni aku punya duit riba simpanan aku, interest aku ada $200. Ni untuk fakir miskin. Jangan diingat niat sedekah sebab innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala tu baik dan dia tak akan terima melainkan benda yang baik. Riba ni benda yang kotor. Jadi Allah tak akan terima. Jadi kita just to give away untuk supaya orang lain dapatkan demi kebaikan. Itu saja, terserah pada Allah. Allah nak bagi pahala, dia bagi, tak bagi pun tak apa. Bukan itu kita nak niatkan untuk ibadat. Jadi itulah dia tuan-tuan. 1 sen, $1 daripada riba, dosanya lebih besar daripada, na'udzubillah, berzina dengan ibunya 36 kali. Masya Allah. Berzina dengan ibunya 36 kali. Kalaulah sekiranya 1 sen daripada wang riba, bagaimana kalau sekiranya berpuluh-puluh ribu dan Masya Allah, na'udzubillah. Sebab tu dah sini tak ada berkatnya wang riba ni, ya. Jangan kita ingat dengan kita boleh jadi kaya dengan riba. Kita kaya dengan rezeki yang halal. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, kayakanlah kami dari rezeki yang halal, bukan dari rezeki yang haram. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Kayakanlah kami dengan taat padamu, bukan dengan maksiat padamu. Allahumma amitna ala dinil Islam. Matikanlah kami atas agama Islam. Ya Rabbal Alamin. Itulah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjalanannya. Ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang di mana Allah tunjuk kepada Nabi satu orang yang di mana dia sedang memikul kayu. Ya, memikul beban di atas belakang dia. Dah tak terangkat, kemudian dia ambil lagi, kutip lagi kayu, letak lagi atas badan dia. Dah tak terangkat, ambil lagi yang lain, letak lagi. Allah, Jibril bertanya, Nabi ke tanya kepada Jibril, Jibril, siapa ni? Nabi kata, inilah orang yang menerima amanah yang dipikul tak terangkat, tambahkan lagi pula atas dia. Inilah tuan-tuan, ya, kadang-kadang kita ni syok, orang panggil bos, manager, tuan, chairman, pengerusi, orang panggil kita sebab kita duduk tempat tinggi. Kita jawatan kuasa, kita ahli parlimen, kita menteri, kita orang kaya, kita orang masyarakat, orang kenal, orang puji. Tapi kadang-kadang nama-nama kita, pangkat-pangkat kita tu tak dapat kita tunaikan amanah. Kita ni tuan-tuan, bila dia lantik menjadi seseorang, kita dilantik menjadi pengurusi masjid, dilantik menjadi pengurusi badan, dilantik memegangkan persatuan, ya. Kita tahu itu adalah satu amanah. Dan kita kena ingat, amanah itu akan disoal oleh Allah Ta'ala di yaumul qiyamah. Apa Nabi kita mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah penjaga, setiap kamu akan disoal dari apa yang dia jaga. Jangan kita ingat kita syok dengan kita nama
chairman, menteri, kita syok dengan nama pengerusi, kita syok nama aku jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa ini, kita rasa kita hebat. Jangan. Itu adalah satu amanah yang akan disoal oleh Allah yaumul qiyamah. Bagaimana kita melaksanakannya? Dan setiap kita, kullukum ra'in, semua kamu ni adalah penjaga amanah. Kita hari ni, kita tak ada pegang jawatan mana-mana, tapi jawatan kita ialah sebagai seorang ayah dalam rumah kita. Jawatan kita ialah sebagai seorang ibu kepada anak-anak kita. Jawatan kita ialah sebagai seorang suami yang ada tanggungjawab pada isteri. Jawatan kita ialah isteri, ada tanggungjawab kita pada suami. Apalagi kalau ada jawatan di masyarakat sebagai ketua, kita katakan parlimen ataupun menteri atau sebagainya. Lagi berat lagi. Banyak semua masalah masyarakat yang dia dipertanggungjawabkan untuk disoal di hadapan Allah. Bukan kata, wah aku dah dapat menteri, aku dah dapat gaji besar, aku dah relax. Tak ada. Ini semua jadi beban. Sebab itulah Abu Zar Ghifari radhiyallahu an, dia minta pada Nabi, ya Rasulullah, ala tasta'milni. Ya Rasulullah, kenapa kau tak ambil aku digunakan untuk menjadi ketua ataupun kita katakan governor dan sebagainya. Nabi kata, ya Abu Zar, innaha hiya la amanah wa innaha khizyu wa nadama yaumal qiyamah. Wahai Abu Zar, sungguh dia adalah satu amanah dan dia adalah satu penyesalan dan juga satu kecelakaan pada hari kiamat. Ini jam kita tak nampak lah. Tapi di hari kiamat nanti, inilah ketua-ketua ni, ini menteri-menteri, ini orang yang jawatan-jawatan. Mari. Apa yang kamu telah buat? Apa yang kamu tak tunaikan? Ini orang ni mengadu. Ini orang ni mengatakan kamu tak menunaikan perintah, kamu tak menjalankan amanah, kamu tak berikan dia peluang untuk dia melakukan ibadat dan sebagainya. Macam mana? Nampak tuan-tuan ya? Jangan kita ingat dunia sedap dengan panggilan. Tak apalah. Orang tak kenal kita tak apa. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, semua menolak nak jadi qadi. Tak mau. Takut sebab tu amanah. Ya, sebab nak qadi ni nak putuskan hukum. Betul atau tak betul. Jadi takut nanti dia salah hukum, nanti dia akan dibeban dengan hukuman Allah di yaumul qiyamah. Sebab tu di sini, kalau boleh kita elaklah memegang jawatan-jawatan ini. Tak apalah, siapa nak peganglah. Tapi kalau sekira kita pegang, jagalah amanah tu. Jadi inilah Nabi ditunjukkan orang yang sudah ada beban di atas belakang dia ambil lagi kayu, ambil lagi beban lagi ke atas diri dia. Allah. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah SAW meneruskan perjalanannya sampailah dia ke Baitul Maqdis ya. Jadi sampai Baitul Maqdis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikatkan buraknya di tempat yang dinamakan Masjid Burak. Ya, siapa-siapa yang pernah pergi ke tanah suci Baitul Maqdis akan mengetahuinya. Dan kemudian Nabi dibawa pergi jumpa semua para nabi-nabi telah siap ya, berdiri atas saf untuk menantikan kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW pada malam Isra' Mi'raj bertemu dengan semua para Nabi-Nabi. Daripada Nabi Adam AS sampai pada Nabi Isa AS. Jadi Nabi-Nabi ni kira-kira jumlah mereka lebih kurang dalam 124,000. Di antara 124,000 tu ada 313 Rasul. Nabi 124,000. Daripada Nabi-Nabi itu ada 313 Rasul. Nabi ni maknanya orang yang dapat wahyu. Tapi tak diperintahkan untuk berdakwah. Tak diperintah untuk dakwah. Dia dapat wahyu untuk diri dia ibadat pada Allah. Tetapi Rasul, orang yang dapat wahyu dan diperintahkan untuk berdakwah. Itu Rasul. Jadi Rasul ni dia ada tugas lebih ya, untuk menyampaikan dakwah. Jadi kalau sekiranya kita katakan Rasul, semua Rasul adalah Nabi kerana dapat wahyu. Tapi tak semua Nabi adalah Rasul. Kerana tak semua Nabi diperintahkan untuk berdakwah. Jadi macam itulah tuan-tuan ya. Jadi semua Nabi-Nabi dan Rasul seramai 124,000 tu sudah siap berada di dataran tempat Nabi nak datang. Dan Nabi pun dibawa oleh Malaikat Jibril untuk diimamkan solat. Jadi Nabi menjadi imam. Jadi sini Allah Ta'ala nak tunjukkan pada semua Nabi-Nabi dan Rasul. Inilah dia imam kamu, ketua kamu. Sayyidul Mursalin wa Imamul Muttaqin, penghulu sekalian Nabi dan Rasul dan imam pada sekalian para orang-orang yang bertakwa. Itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah daripada salat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan 3 gelas minuman
satu gelas isi arak, satu gelas isi air, satu gelas isi susu. Dan Nabi SAW memilih air, susu, dan Jibril kata asabta fitrah, engkau telah menepati kesucian. Kalau engkau ambil air, umat kau akan tenggelam dengan air. Macam umat Nabi Nuh AS tenggelam dengan air. Kalau engkau ambil arak, umat kau akan mabuk dengan dunia. Ini pun dah setengah mabuk dah, tuan-tuan ya. Allah ya. Tetapi Nabi kita memilih susu. Jadi susu ni minuman ahli syurga. Jadi begitulah Nabi SAW pun kemudian dibawa oleh Jibril untuk naik ke langit. Dan itulah dia peristiwa Mi'raj pula. Isra' ialah perjalanan malam daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Itu nama Isra'. Mi'raj perjalanan naik. Itu Mi'raj itu mana naik? Naik daripada Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha. Yang melepasi langit pertama, kedua, ketiga, sampailah seterusnya. Jadi dalam perjalanan Nabi SAW naik ke langit pertama, kedua, ketiga tu, Nabi bertemulah dengan beberapa orang para Nabi-Nabi dan Rasul ya. Jadi apabila Nabi SAW naik sampai langit yang pertama, maka Nabi SAW bertemu dengan Nabi Allah Adam AS. Nabi Allah Adam AS di langit yang pertama ya. Kemudian setelah itu masuk langit yang kedua, Nabi SAW berjumpa pula dengan Nabi Allah, iaitu Nabi Allah Idris AS ya. Nabi Allah Isa AS dan Nabi Yahya bin Zakaria AS. Dan bila naik langit ketiga, Nabi bertemu dengan iaitu Nabi Allah Yusuf AS. Dan bila Nabi naik langit keempat, Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Idris AS. Dan Nabi bila naik langit kelima, Nabi bertemu pula dengan Nabi Allah Harun AS. Dan Nabi naik langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa AS. Dan Nabi naik ke langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Jadi itulah dia Nabi-Nabi yang ditemui oleh Nabi kita pada setiap langit-langit yang Nabi naik. Dan begitulah selepas daripada langit ke-7, Nabi sampai di satu tempat yang namakan dia Mustawa. Mustawa tu sampai ke Sidratul Muntaha. Maka sampai Sidratul Muntaha, Jibril alaihissalam pun berhenti. Tak dapat masuk. Jibril kata, ya Muhammad, aku sampai di sini sahaja. Kau teruskanlah perjalanan kau menghadap Rabbul Alamin. Kalau aku teruskan satu langkah lagi aku masuk, aku akan hancur binasa semua. Subhanallah. Jadi di sini juga nak tunjukkan kepada kita bagaimana mulianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dapat melangkah masuk ke dalam satu tempat yang Jibril tak boleh masuk ke dalamnya. Masya-Allah. Jibril ketua malaikat pun tak boleh masuk ke dalamnya. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh masuk. Dan Nabi masuk dengan pakaiannya dan dengan capalnya. Nabi masuk, walaupun capal itu kita kata alas kaki. Kalau sekiranya Nabi Musa AS di tempat kita kata Bukit Tur Sina, Nabi Musa nak menghadap pada Rabbul Alamin, Allah Ta'ala kata pada Nabi Musa, ikhla'na alaika innaka bilwadil muqaddas tuwa. Tanggalkan kasut kau kerana engkau berada di wadi, di lembah muqaddas yang suci, iaitu lembah Tua. Tapi Nabi kita SAW sampai ke Sidratul Muntaha, tak disuruh tanggalkan kasutnya pula. Maknanya mulianya kasut Nabi SAW yang berada di atas langit yang ketujuh, di atas pada arash Allah SWT. Itulah sebabnya kenapa alim-alim ulama kita dia membuatkan gambaran kasut Nabi seperti mana kita lihat dalam sal ini ya, gambaran kasut Nabi. Kerana mulianya kasut Nabi itu, Masya Allah. Bukan seperti kita ini pun tak sampai Sidratul Muntaha. Kasut Nabi dah sampai ke Sidratul Muntaha. Subhanallah. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghadap pada Allah Taala. Bila Nabi sampai pada menghadap pada Allah Taala, Nabi pun mengucapkan tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, pujian kepada Allah, kebaikan pada Allah, rahmat pada Allah, salam pada Allah. Maka Allah Ta'ala pun mengatakan kepada Nabi kita, Assalamualaikum ayyuhan Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Dan Nabi pun doakan untuk sekalian umat yang beriman, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Itulah ada beberapa dialog yang berlaku antara Nabi dengan Allah SWT. Dan kemudian Allah Ta'ala menganugerahkan Nabi kita dengan salat 50 waktu salat. Allah, 50 waktu salat? Ya, 50 waktu salat.
Dan Jibril dan Nabi kita selepas itu pun turun langit ke-7 sampai langit yang ke-6, jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, "Ya Muhammad, apakah yang kau dapat daripada Tuhanmu?" Nabi kita menjawab, bahawa Allah telah wajibkan atas aku dan umat aku 50 waktu salat. Nah, maka Jibril kata, "Ya Muhammad, umat kau kecil-kecil, tak kuat nak buatkan 50 waktu salat. Umat aku besar-besar pun tak mampu buat. Pergi minta pada Allah, minta kurang." Nabi pun naik lagi, minta pada Allah kurang, dapat kurang 5. Jadi 45. Jumpa Nabi Musa kata, "Minta lagi kurang." Pergi lagi menghadap pada Allah, minta kurang, dapat 40 pula. Dah kurang 10. Kemudian jumpa Nabi Musa kata, "Pergi minta kurang." Begitulah Nabi berulang alik antara Nabi Musa dengan Allah Ta'ala. Setiap kali pergi menghadap pada Allah, dapat kurang 5, dapat kurang 5, sampai akhir tinggal dapat 5. Maka Nabi Musa kata, "Pergilah minta yang Muhammad minta kurang." Nabi kata, "Aku malu dah nak minta kurang. Ni 5 pun aku dah malu nak minta kurang lagi." Maka dengan itu turunlah Nabi SAW membawa perintah Allah 5 waktu salat. Tapi siapa yang kerjakan 5 waktu salat, dia akan dituliskan pahala seperti 50 waktu salat. Kenapa? Kerana setiap satu salat digandakan 10 kali ganda. Jadi kalau 5 waktu salat, dia dapat pahala 50 waktu salat. Alhamdulillah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, sedikit ringkasannya ya, peristiwa Isra' Mi'raj. Kita tak pergi detail lagi, kita baru ringkas-ringkas saja. InsyaAllah pada malam besok, iaitu Khamis malam Jumaat, saya akan menyampaikan syarah Isra' Mi'raj juga, iaitu di Masjid Al-Istighfar Pasir Ris ya. Siapa nak buat booking, kena buat booking awal pukul 9 malam lepas solat Isyak. Nah, siapa yang tak dapat bookingnya boleh ikuti melalui FB Masjid dan FB saya juga, insyaAllah. Dan demikian juga pada hari Sabtu 13 hari bulan akan saya sampaikan syarah Isra' Mi'raj juga di Masjid Muhajirin. Masjid Muhajirin ya, 13 hari bulan. Dan pada hari Sabtu itu juga pada malam lepas daripada sembahyang maghrib, saya akan menyampaikan syarahan Isra' Mi'raj juga di Masjid Taqwa Jalan Bilal. Masjid Taqwa Jalan Bilal lepas maghrib hari Sabtu, insyaAllah. Itulah saya tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya sampaikan peristiwa Isra' Mi'raj bersempena dengan malam Isra' Mi'raj. Mudah-mudahan dapat keberkahan insyaAllah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, untuk malam ini kita banyak berdoa, banyak istighfar. Kita kalau nak sembahyang sunat ya. Ada beberapa sembahyang sunat yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, tapi mencukupilah kita sembahyang sunat tahajud ya, sembahyang sunat tasbih, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat hajat, minta pada Allah tetapkan iman, mati dalam iman ya. Kalau ada orang yang ada hajat, mintalah apa-apa hajatnya pada malam ini, malam yang barakah, malam Rasulullah SAW dibawa oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Tapi satu soalan, apakah ya Ustaz Allah berada atas Sidratul Muntaha? Jawapannya tidak. Allah tidak berada di tempat mana pun, kerana Sidratul Muntaha ke langit ke arasy ke, semuanya adalah ciptaan Allah. Allah sudah sedia ada sebelum ada semua segalanya. Jadi bila Allah jadikan langit, bila Allah jadikan arasy, Allah jadikan Sidratul Muntaha, bukan berarti Allah duduk atasnya. Tidak, Maha Suci Allah. Allah tak perlu tahu. Allah sudah sedia ada, dah wujud dah. Itulah kata Al-Imam Hanafi rahimahullah ta'ala, kana Allahu ala makan. Allah sudah sedia ada dan dia berada seperti mana yang dia sudah sedia ada. Mana tak ada perubahan. Jadi jangan, Ustaz macam mana? Kenapa Nabi menghadap pada Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha? Itu sebagai nak meninggikan darjat Nabi SAW, nak memperlihatkan kepadanya bagaimana kebesaran, keagungan Allah begitu luas, hebat, besarnya, subhanallah. Dan tak ada peliknya kita kalau sekiranya Nabi menghadap Allah di Sidratul Muntaha. Sekarang ni kita duduk di Singapura, kita duduk di Malaysia, kita menghadap kepada kita punya saudara kita. Saudara kita sekarang berada di Amerika, ada di Jepun. Melalui kita telefon kita, melalui CNN, melalui kita punya video call kita boleh lihat wajah dia, kita boleh bercakap dengan dia. Itu kecanggihan manusia. Bagaimana dengan kecanggihan Allah? Lebih lagi, Allah yang bagi kita ilmu kecanggihan ini. Jadi Maha Suci Allah tuan-tuan ya, Allah tidak bertempat.
Itulah akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Dan dengan itu saya mohon diri, mohon maaf banyak dalam penyampaian saya kalau ada tersalah kata, terkasar bahasa. Mana benar itu daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Dan dengan itu tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa malam ini pengajian merupakan pada channel dakwahnya Masjid An-Nur Merseling. Marilah sama-sama kita menyokong masjid kita dengan kita hulurkan derma dengan akaun yang ada kat depan kita ni. Mudah-mudahan jadi amal kita insya-Allah. Baiklah, sama-sama tuan-tuan kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.